Lena tidur dalam beberapa jam tu, si Alip ni akhirnya terbangun daripada tidur dia. Tapi guys, dia hairan kenapa diri dia ni masih terkurung dalam almari lagi. So puaslah diketuknya almari tu berkali-kali. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Welcome back guys to Malam Mistik dalam channel Anas Rahmat. Okay, yang mana tak kenal aku kenalkan diri aku dulu. Nama aku Anas Rahmat. Anas Rahmat. This is muka Anas Rahmat. Okay. Okay, kisah malam ni adalah satu kisah yang aku yakin budak-budak yang pernah duduk asrama sekolah ni mesti pernah dengar dengan kisah urban legend ni. Kisah kat asrama ni memang banyak guys. Ada macam-macam cerita. Tapi cerita yang ni adalah salah satu cerita yang paling favourite sekali. Cuma cerita ni aku rasa ada banyak version lah. Tapi version yang aku akan ceritakan ni kejap lagi ni adalah versi yang aku dapat daripada internet. Aku rasa cerita ni memang yang versi yang paling best sekali lah. Sama ada versi ni adalah versi yang betul-betul sebenarnya ataupun tidak. Yang tu aku tak dapat lah nak bantu korang sahihkan benda ni. Cuma aku harap korang boleh dengar cerita ni mengikut budi bicara masing-masing. Simple je guys. Tak perlu terbawa-bawa, tak perlulah terlalu percaya ataupun tak perlulah terlalu obses dengan cerita yang aku nak sampaikan ni. Okay guys. Seperti biasa sebelum aku nak start cerita malam ni, please kamu jangan nakal. Please bantu subscribe channel aku ni guys. Dan kalau korang nak belanja aku, korang tak perlulah skip iklan. Korang layan terus je. Tapi tu kalau korang nak belanja aku lah kan. So tunggu apa lagi? Jangan sembang panjang-panjang lagi lah. Jom layan cerita ni guys. Let's go. Kisah ni terjadi pada sekitar tahun 80-an kalau tak salah aku lah. Ia berlaku kat sebuah sekolah berasrama penuh yang kesemua penghuninya adalah budak lelaki dan mengamalkan satu disiplin yang memang ketat lah. Masa kejadian ni hari Jumaat. Semua murid-murid yang duduk dekat asrama ni diwajibkan solat Jumaat dekat masjid berhampiran. Sebagai satu sekolah yang disiplinnya sangat ketat, tak ada seorang pelajar pun yang terkecuali daripada ponteng solat Jumaat ni. Tapi entah kenapa tengah hari tu, Alif, Zakir dan Badrul ni masing-masing ni malas nak pergi solat Jumaat. Lagi pula esok dah mula cuti umum persekolahan pertengahan tahun. Mungkin mood nak balik kampung ni dah sampai ke satu level kemuncak dia. Tu yang jadikan diorang ni tak ada mood nak pergi semayang Jumaat ni. Jadi guys, Alif ni ajaklah dua lagi kawan dia ni, si Zakir dan Badrul ni untuk ponteng solat Jumaat pada hari tu. Pada mulanya, ketiga-tiga kawan ni setujulah untuk ponteng semayang Jumaat hari tu. Tapi bila balik ke asrama, dah sampai ke asrama, Badrul dengan Zakir ni terasa macam serba salah pula. Diorang ni risau kalau warden dapat tahu dan kalau diorang ni tertangkap. Sekali je weh, bukan selalu pun. Lagipun esok dah cuti sekolah lama dah. Kita borak-borak je dalam bilik. Ini cadangan Alif. Si Zakir dengan Badrul ni mula-mula ni angguk je. Macam setujulah dengan cadangan si Alif ni untuk lepak dalam bilik je pergi ponteng semayang Jumaat ni. Tapi guys, bila satu persatu kawan asrama bergerak ke masjid, si Badrul dengan Zakir ni dah mula rasa takut dengan risau. Aku nak pergi semayang lah Lip. Aku takut nanti warden tangkap lah. Tak pasal-pasal kena denda. Lagipun warden kita ni memang garang weh. Aku tak berani lah, kata member Alip ni yang tak jadi nak ikut plan Alip ni untuk ponteng semayang Jumaat pada hari tu. Tapi guys, si Alip ni tetap nekat juga. Dia memang tak nak pergi semayang Jumaat kali tu.
Walaupun dua orang lagi kawan dia ni dah pun ambil keputusan tak nak ikut rancangan Alif ni sebab risau kalau kantoi dengan warden. Sebelum Zakir dengan Badrul nak keluar sembahyang Jumaat ni, si Alif ni sempat lagi berpesan dekat diorang ni, bila korang dah pergi nanti, aku nak menyorok dalam almari. Lepas tu korang kunci aku daripada luar ya. Nanti bila korang dah balik daripada masjid, korang buka balik kunci tu. Aku nak tidur lah. Aku terasa penat sangat hari ni. Ingat tu, bila korang balik nanti, jangan lupa keluarkan aku balik dari dalam almari ni. Pesan Alif ni berkali-kali pada kawan dia ni. Kedua kawannya tu pun setuju je dengan cadangan Alif ni untuk kuncikan Alif ni dalam almari tu. So sebelum diorang berdua ni keluar daripada bilik dan menuju ke masjid, diorang berdua ni pun kuncikanlah Alif ni dalam almari. Lepas sembahyang Jumaat tu, sebaik diorang berdua ni keluar daripada masjid, rupa-rupanya keluarga masing-masing ni dah standby kat depan masjid dah. Nak buat kejutan ke anak masing-masing ni yang diorang ni nak bawa balik ke rumah masing-masing. Mak bapak diorang dah standby dah kan depan masjid tu sebab nak bawa anak-anak dia ni balik bercuti. So happy sangat melihat ahli keluarga diorang ni dah datang, baik Badrul maupun Zakir masa tu. Sampaikanlah diorang ni terlupa untuk buka kunci almari di mana Alif ada dalam tu. So lepas ambil beg masing-masing ke asrama dan disebabkan nak cepat sangat dan tak sabar sangat nak balik kampung masing-masing, kedua-dua member si Alif ni terus bergerak je menuju ke kereta masing-masing sampai terlupakan yang Alif ni masih berada kat dalam almari tu. Diorang ni betul-betul terlupa akan pesan Alif ni untuk bukakan pintu almari selepas balik daripada sembahyang Jumaat. Lena tidur dalam beberapa jam tu, si Alif ni akhirnya terbangun daripada tidur dia. Tapi guys, dia hairan kenapa diri dia ni masih terkurung dalam almari lagi. So puaslah diketuknya almari tu berkali-kali. Tapi sahutan dia tu langsung tak ada orang yang sambut. So puaslah dia menjerit, berteriak, tapi tak ada seorang pun kawan dia datang membantu. Sebenarnya guys, kat asrama tu dah tak ada orang pun. Semua orang dah balik kampung masing-masing. So tinggal Alif seorang je kat dalam almari tu. So no wonder lah dia jerit-jerit ke, dia teriak ke, tak ada siapa pun yang nak dengar. Entah berapa hari dia terkurung dalam almari tu, akhirnya nyawa anak tunggal tu berakhir di dalam almari dalam keadaan yang sangat tragis guys. Meninggal akibat dirinya yang dah lemah kerana tak menjamah apa-apa makanan berhari-hari. Dia meninggal di dalam almari tu dengan suasana yang sangat-sangat menyedihkan. So memandangkan sekitar 80-an, tak ada lagi kemudahan telefon bimbit ni macam hari ni. Baik Badrul ataupun Zakir masing-masing sangka yang si Alif ni dah pulang ke kampung halaman dia. Si Badrul ni fikir si Zakir dah bukakan pintu almari tu. Tapi si Zakir pula fikir si Badrul yang dah bukakan pintu almari tu. Sudah. Masing-masing ni tak terfikir pun pasal nasib Alif ni yang terkurung dalam almari tu. Masing-masing pun memang tengah berseronok lah menghabiskan tempoh cuti sekolah diorang ni. Sementara tu waktu pun terus berlalu. Tepat 2 minggu bercuti, so di kalangan warden asrama ni mula kecoh apabila mak si Alif ni buat satu laporan yang anaknya tak pulang langsung ke rumah walaupun sekali dalam cuti 2 minggu ni. Mak si Alif ni begitu risau guys. Lagi pula Alif ni satu-satunya anak tunggal dan menjadi harapan keluarga dia. So bila aduan ni dilaporkan, warden asrama pun mulalah mencari rakan-rakan satu dom si Alif ni. Termasuklah warden ni pergi ke rumah Badrul dan Zakir bertanya kalau ada ternampak Alif sebelum cuti sekolah bermula lagi. Barulah diorang berdua ni tersedar kesilapan yang diorang buat. Diorang berdua ni dah lupa buka kunci almari masa balik daripada sembahyang Jumaat.
So diorang berdua ni pun berceritalah keadaan sebenarnya dekat wadah ni, apa yang telah berlaku, apa yang diorang rancangkan sebelum mereka ni berdua ni pergi semayang Jumaat. So dia cerita guys dekat wadah ni apa yang diorang dah plan ni. So bila Warden mendengarkan cerita ni, Warden kemudiannya balik semula ke asrama. Dan malangnya semuanya pun sudah terlambat. Memang betul guys, Alif masih lagi berada kat dalam almari tu. Tapi sudah pun tak bernyawa dah. Tak bernyawa dalam keadaan yang betul-betul tragis. Kulit dan isi dia ni dah mula luruh satu persatu. Kata orang tu dia dah macam tinggal tengkorak je dalam almari tu. Sebab sedih, semuanya bercampur bau. Apatah lagilah si Badrul dengan si Zakir ni. Lagilah diorang ni rasa sedih. Sebab diorang ni lah yang rasa dah bersalah dah ni. Sebab diorang ni lah orang yang terakhir yang berbual dengan Alif ni. Dan diorang jugalah yang dipertanggungjawabkan untuk buka pintu almari tu. Malangnya, diorang berdua ni terlalu lalai dengan amanah yang telah dipertanggungjawabkan. Diorang ni betul-betul tak menyangka keadaan macam ni boleh berlaku. So si Zakir dengan si Badrul ni betul-betul kesal dengan kejadian ni guys. Jenazah anak tunggal tu selamat dah dikebumikan di kampungnya. Namun kisah seram ni bermula apabila pelajar-pelajar ni balik ke sekolah selepas tamat cuti sekolah tu. Malam pertama dekat asrama, ramai yang rasa ketakutan apabila diorang ni dengar ketukan bertalu-talu dari dalam almari tu. Dum, 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 dum. Berkali-kali ketukan tu sebelum ketukan tu menjadi semakin lemah. So pelajar dalam asrama tu mula rasa panik. Dan ada yang melarikan diri ke dom sebelah. Ada beberapa pelajar tingkatan 5 yang berani sikit tu. Kemudian diorang buka pintu almari tu, tetapi kosong di dalamnya, tak ada apa-apa pun. So menjelang tengah malam, bunyi ketukan tu semakin kuat. Hingga kan guys, diorang boleh terdengar suara menangis mendayu-dayu. Sambil terdengar satu suara budak berkata, "Kenapa kau tinggalkan aku dalam almari? Kenapa kau tinggalkan aku dalam almari?" Suara yang mendayu-dayu. Suara yang macam sedih sangat. Bunyi suara tu berulang-ulang kali guys. Baik Badrul dan Zakir serta ramai lagi tahu memang suara tu sama macam suara arwah Alif ni. Beberapa kali jugalah ustaz ni dipanggil untuk membersihkan kawasan tu. Tapi suara tu tetap terus ada berulang-ulang kali. Dan sejak itulah kisah hantu almari ni begitu popular di kalangan pelajar sekolah asrama ni. Sadis pula aku dengar cerita ni. Aku pasti ramai yang salahkan Badrul dan Zakir adalah penyebab kematian si Alif ni. Tapi guys, kita kena ingat selalu, ini semua ketentuan Allah ni guys. Dah ditakdirkan cara dia mati macam tu. Ya memang betul Badrul dan Zakir ni tak jalankan tanggungjawab dia sebaik mungkin. Namun kejadiannya pun dah pun berlaku. Tak ada cara pun nak pusingkan masa. Tak ada cara pun untuk kembalikan kepada normal balik. Tak ada cara pun guys. So redalah dengan ketentuannya. Sekali lagi guys, aku nak nasihatkan pada semua adik-adik yang duduk kat asrama ni. Aku tak pernah duduk kat asrama masa aku sekolah. Aku tak tahu. Aku tak pasti keadaannya macam mana dekat dalam asrama ni. Cuma apa yang aku pasti, kalau adik-adik yang duduk dalam asrama ni, janganlah sesekali buat perkara-perkara macam ni. Kalau nak ponting sembahyang Jumaat tu, buatlah alasan lain, sakit ke atau apa-apa je lah. Janganlah buat sesuatu yang akhirnya boleh memudaratkan diri sendiri. So renung-renungkan apa yang abang cakap ni dek. Okay guys, sampai sini je Malam Mistik kali ni. Seperti biasa guys, jangan lupa hit like and subscribe button tu. Kalau korang boleh share cerita aku ni, lagi baik guys. Dan jangan lupa komen sekali. Kalau ada waktu, InsyaAllah aku akan balas komen-komen korang ni.
Sehingga kita berjumpa lagi di malam mistik yang akan datang. Korang jangan lupa jaga diri. Aku banyak kali dah nasihatkan benda ni. Jaga diri, jaga diri, jaga diri. Itu penting guys. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Salam satu Nusantara. Goodbye. Malam mistik.